Baik, hari ini kita akan melihat tema 7, unit 20 ya. Indahnya warisan kita. Warisan berharga. Okay. Warisan berharga. Baik. Okay, warisan 遗产。这warisan berharga 是有价值。berharga 有价值。Baik, hari ini kita akan belajar tentang kata gelaran. Apakah kata gelaran? Dan yang kedua, kita akan memujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik, nilai morning kita berbudi bahasa. Jadi kita mestilah berbudi bahasa kepada orang lain dan juga diri kita sendiri. Ya. Baik, mari kita lihat contoh kata gelaran. Ya, kata gelaran. Contoh, Tun, Tan Sri, Puan Sri, Dato', Datin, Haji, Hajah, Ustaz, Ustazah, Doktor, Cikgu, Profesor, Yang Mulia. Ini contoh kata gelaran. Kata gelaran, kita ada kata gelaran warisan. Ini sesuatu itai chuang itai ya. Gelaran yang diwarisi oleh seseorang sejak kelahirannya. Sebagai contoh, untuk golongan raja, kita ada tengku, tuanku, engku, tuanku. Maksudnya ini kata gelaran yang diberi kepada golongan raja. Ataupun bangsawan. Raja 是这是raja 是皇帝那在皇宫里面的那一些人，他们在皇宫里面生活的从小他们就有这样子的 kata gelaran bangsawan 这是以前有钱人呢受尊敬的dari dulu dia ialah orang yang terhormat, orang yang berharta. Contoh kita ada Megat, Syed, Wan, Nik, Abang, Dayang. Okey, seterusnya kita ada gelaran kurniaan kerajaan. Ini diberi kepada individu yang dianggap berjasa. Contoh, Dato' Lee Chong Wei. Dato' kita beri gelaran Dato' kepada Lee Chong Wei kerana jasanya. Terdapat juga gelaran sebagai contoh Tun, Tok Puan, Tan Sri, Puan Sri, Datin Paduka. Okey, ada juga gelaran kurniaan ikhtisas. Ikhtisas maksudnya bidang akademik. Contoh orang tu belajar sehingga ijazah sarjana ataupun PhD. Jadi kita panggil dia profesor. Doktor, untuk bidang ketenteraan, general, cikgu, ustaz. Ustaz ialah guru agama lelaki. Ustaz. Ustazah ialah guru agama perempuan. Terdapat juga dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam ada gelaran yang bersesuaian dengan kedudukan mereka. Contoh kita ada Tuan Haji, Puan Hajah, Pak Haji, Mak Hajah. Ini gelaran untuk mereka yang telah selesai menunaikan haji. Mereka pergi ke Mekah menunaikan haji. Jadi apabila balik, mereka diberi gelaran Tuan Haji untuk lelaki dan Puan Hajah untuk perempuan. Mari kita lihat dalam teks kita yang kita nak lihat hari ini, yang mana satu merupakan kata gelaran. Mari kita cari bersama-sama ya. Kita boleh lihat dekat sini. Susunannya mari kita lihat untuk kata gelaran. Kita ada Tan Sri ya. Dato' ya.
Boleh kamu cari lagi? Datin, betul. Kita ikut susunan. Profesor, ya, ini untuk orang ilmuwan ya yang telah mendapat ini kata gelaran ikhtisas, bidang akademik dia yang tinggi. Profesor Tan Sri. Tan Sri di sini lagi. Profesor ini tadi ya, ada Tan Sri ni. Profesor Dato Tan Sri. Profesor lagi Datin. Profesor, Profesor Datin. Profesor, Profesor Tan Sri, Profesor. Ini semua ialah kata gelaran. Untuk muka surat yang ni ya, anda boleh bulatkan dalam buku teks anda. Dalam pada muka surat ini, kita akan melihat 3 tempat yang merupakan warisan ataupun bangunan warisan bagi negara kita. Kita ada Masjid Ubudiyah di Kuala Kangsar, Tokong Kek Lok Si di Pulau Pinang, dan kita juga ada Kuil Sri Poyata Vinayagar Murti di Negeri Melaka. Baik. Ini semua merupakan bangunan warisan ya, bangunan warisan. Baik. Sebelum kita bergerak ke topik yang lebih lanjut lagi, kita lihat agama tak sama dengan kaum. Mesti ingat agama是宗教, kaum ialah 我们的种族. Ini 宗教, agama 宗教, kaum 种族. Agama kita ada Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Untuk kaum, contoh kita ada Melayu, Cina, Melanau. Ini salah, ini bukan. Melayu, Cina, mari kita cancelkan dulu ya ni. Ini salah. Ini bukan, ini salah. Dia pergi agama. Agama kita ada Islam, Kristian, Buddha, Hindu. Untuk kaum kita ada Melayu, Cina, Iba. Okey. Baik, mari kita lihat lagi. Okey, untuk agama. Baik, kita lihat bangunan ni. Inilah bangunan ni kita panggil masjid. Ya, mereka yang pergi ni tidak semestinya kaum Melayu saja. Boleh jadi kaum Cina, boleh jadi kaum India, selagi mana mereka menganut agama Islam. Ya, jadi mereka yang beragama Islam, mereka akan pergi ke masjid. Baik, gambar yang kedua, ini kita panggil gereja. Ya, gereja. Mereka yang beragama Kristian akan pergi ke gereja. Okay, seterusnya kita lihat untuk yang ni ialah kuil. Mereka yang beragama Hindu pergi ke kuil. Dan yang terakhir ini ialah tokong. Jadi kita panggil orang mereka yang menganut agama Buddha, Buddha is under B-U-D-D-H-A ya, pergi ke tokong untuk melaksanakan ibadah mereka. Baik, anda boleh baca petikan ini dan anda boleh lihat maksud ya, salinlah kosakata seperti biasa ya. Satu forum bertajuk kepentingan memelihara bangunan warisan. Warisan telah diadakan. Ini pelihara. Panel forum tersebut terdiri daripada, ini tolong highlight terdiri, kawan dia daripada. Ini kawan dia. Tan Sri Hashim, Datuk Mohan dan Datin Alia. Forum itu dipengerusikan oleh Profesor Aziz. Ini terdiri, kawannya daripada, ini hilang A tu. Okey, dipengerusikan. Ada perkataan pengerusi. Okey. Yang kedua, kita lihat Profesor Aziz bertanya, mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh Tan Sri jelaskan? Kamu lihat kata kunci di sini ialah perkataan. Kita boleh lihat dekat sini. Kerana. Jadi, kita boleh lihat dia suruh jelaskan. Dan kata kunci dia adalah kerana. 因为. 这里解释因为. Jadi, jelaskan
sebabnya, 原因, sebab tu kita guna kerana, ya, jelaskan sebabnya, tanda soal di sini. Okay, seterusnya, Profesor Aziz. Jawapan kita baca dulu, Datuk Mohan. Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Jadi, Profesor Aziz, kita boleh berdasarkan jawapan yang diberi, kita bina ayat tanya, bagaimanakah pula pandangan, ini sebenarnya pandangan, kata kunci ya, Datuk Mohan. Tanda soal. Ini pandangan Datuk Mohan. Seterusnya, Profesor Aziz bertanyakan soalan. Datin Alia menjawab. Bangunan warisan seperti dia kata. Jadi, Datin Alia, apakah pendapat Datin? Ayat tanya. Jadi, Datin Alia menjawab, bangunan warisan seperti, kita salin semua ni ya, Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar, Tokong Kek Lok Si, Pulau Pinang, kita tambah satu, dan Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti Melaka memang perlu kita pelihara. Oh, tuliskan alasan dia. Ini alasan dia, kenapa perlu dipelihara. Bangunan warisan tersebut bukan sahaja mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi, tetapi juga mempunyai nilai sejarah lising yang amat penting kepada kita. Anda boleh semak jawapan anda. Baik, seterusnya setelah forum itu selesai, Profesor Aziz berbual-bual dengan anggota panel forum tersebut. Okay, Profesor Aziz ini sama juga, kita lihat jawapan Datin Alia dulu. Sama-sama Profesor Aziz. Ini kata kunci dia. Sama-sama Profesor Aziz. Mestilah dia cakap, ya, terima kasih. Di sini ada maksud, jangan lupa salin nanti ya. Okey, mesti terima kasih. Jawapannya memang sama-sama. Ingat, kalau sama-sama memang orang sebelumnya kata terima kasih Datin Alia kerana sudi menjayakan forum ini. Okey, kita lihat lagi Profesor Aziz. Dia kata terima kasih. Ini tak boleh tulis sama-sama. Dia tak boleh terbalik. Hanya terima kasih, jawab sama-sama. Untuk yang ni, Tan Sri Hashim, pandangan yang Tan Sri berikan tadi bernas sekali. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Okay, kita pergi ke muka surat seterusnya. Kita akan membuat ulasan tentang bangunan parlimen. Saya rasa anda pernah melihat bangunan ini ya. Okay. Sebelum tu, nanti kita nak melihat maklumat tersurat dan tersirat. Fokus kita sejarah, lokasi, pembinaan, pengiktirafan dan keistimewaan. 5 aspek ni untuk kita menulis ulasan nanti ya. Kita akan menulis ulasan. Baik, kita lihat dekat sini bangunan parlimen. Okey, parlimen sekuoi ya. Kalau yang berhormat ataupun ahli parlimen bersidang, mereka bersidang di parlimen ya. Bangunan parlimen terletak di kawasan Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur. Bangunan ini dirasmikan pembukaannya pada 2 November 1963 oleh Yang di-Pertuan Agong ketiga, Tuanku Syed Putra Alhaj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalulail. Kaimu. Okay, kita lihat lagi pembinaannya pula. Bangunan yang menjadi simbol demokrasi, simbol 标志 melibatkan kos pembinaan sebanyak 18 juta. Lebih
daripada 1.000.000 batu bata, 2.200 tan besi waja, 54.000 tan konkrit dan 200.000 kampit simen dan 300 tan kaca telah digunakan dalam pembinaannya. Ini kos dia dan bahan yang digunakan untuk pembinaan. Baik, seterusnya kita lihat lagi. Ini besi waja, konkrit, kampit, simen. Lihatlah kosakata kalau tak faham maksudnya ya. Baik, keseluruhan kita lihat pengiktirafannya pula. Keseluruhan bangunan ini menggunakan kaca yang dapat menyerap haba dan cahaya. Terawang berukir yang diperbuat daripada konkrit dibina untuk menghalang sinaran cahaya matahari. Ya, ini terawang dia. Ini kita panggil terawang di sini tadi. Dia berukir ya. Berukir. Dia ada ukiran dia sendiri ya, yang ada maksud tersendiri. Jadi kalau kita lihat dekat sini, bangunan ini kaca dan terawang berukir itu dibuat daripada konkrit. Fungsi dia ini ya, fungsi dia untuk menghalang sinaran cahaya matahari. Begitu panas dalam bangunan tersebut. Pada tahun 2007, bangunan Parlimen Malaysia telah diwartakan. Ini diwartakan sebagai bangunan warisan kebangsaan menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005. Bangunan ini perlulah dipelihara kerana merupakan warisan berharga kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya. Okey, seterusnya. Okay, mari kita lihat isi tersurat dan isi tersirat. Baik, kita lihat yang pertama, tersurat. Petikan ini tentang bangunan Parlimen. Jadi tersiratnya ialah apa? Kita lihat keseluruhannya setelah kita baca petikan. Jadi kita boleh katakan bangunan ini sungguh unik. Okey, yang kedua, tersurat sini ya. Simbol demokrasi. Baik, saya highlightkan, saya bulatkan di sini. Simbol demokrasi. Jadi tersiratnya, kalau demokrasi maksudnya negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Itu tadi merujuk kepada demokrasi. Okay, seterusnya menggunakan kaca. Yang ni ya, isi tersurat dapat kita lihat menyerap haba dan cahaya. Jadi kalau dia dapat menyerap haba dan cahaya, maksudnya suasana dalam bangunan itu sentiasa sejuk, tidak begitu panas. Okey. Kemudian diwartakan sebagai bangunan warisan kebangsaan. Jadi kita fikir, kenapa dia diwartakan sebagai bangunan warisan kebangsaan? Kerana keunikannya. Jadi seterusnya seperti biasa kita tulis kesimpulannya. Perlu dipelihara. Mengapa perlu dipelihara? Kerana memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Sekarang kita akan mencantumkan maklumat yang kita dapat tadi. Seperti biasa, untuk menulis ulasan, kita gunakan maklumat tersurat dan tersirat tadi ya. Sama juga saya galakkan tulis 3 perenggan. Sik sangka Tuan Lok. Perenggan pertama mula dari tepi ini. Okey. Kemudian perenggan kedua kosonglah satu perkataan. Sama juga dengan perenggan ketiga. Ya, saya gabungkan ni tadi ya. Setiap kali kita tulis isi tersurat disertakan dengan isi tersirat. Anda boleh baca dan lihat sendiri ulasan yang ditulis ni ya. Baik, seterusnya.
Okey, siapkan tugasan. Tadi ada 3 semua tugasan. Yang pertama, salinlah kosakata, baca dan fahamkan kosakata. Yang kedua tadi, anda boleh siapkan. Tadi ialah kita ada lengkapkan petikan ya. Jadi anda boleh baca dan salin lengkapkan petikan. Kemudian yang terakhir, siapkanlah ulasan ya. Sehingga kita bertemu lagi. Bye bye.